Pemain negara iaitu Jerry Su mampu untuk melakar sekali lagi kejuaraan untuk Malaysia selepas tahun lalu. Song Juven gagal melaksanakannya apabila tewas di pentas final kepada Kento Mamoto. Ladies and gentlemen, Gadel ataupun Empire perlawanan ialah dari Jepun, Yoshinabu Kawahara, dan juga dibantu servis judge Tianxia dari China. Dan dua pemain yang berjaya melangkah ke final. Di depan sekali ialah Su Taexi, pilihan kelima. Pada depan pilihan ke-9 Jeon Hyuk Jin dari Korea. Kedua-dua pemain akan diperkenalkan sebelum mereka memulakan aksi game yang pertama bagi perlawanan akhir yang ketiga dalam kejohanan badminton remaja usia 19 tahun individu. Players for men's singles final. Su Taexi, Malaysia. Jerry Su dari Malaysia diperkenalkan. Harapan kita untuk kejuaraan yang kedua bagi acara perseorangan ini berdasarkan prestasi semasa corak permainan di antara kedua pemain. Kita mungkin dapat melihat penguasaan gelanggang yang akan dipamerkan oleh pemain negara itu. Empire perlawanan dan juga servis judge turut diperkenalkan. Seorang dari Jepun iaitu Yoshinobu Kawahara, sementara servis judge Tianxia dari China. Bagi acara perseorangan, kalau saya sebut nama Lindan pada tahun 2000, Park Sun Hwan 2002, Chen Jin 2004, Kenichi Tago 2006, Cheng Long 2007, antara nama-nama besar pada ketika ini yang pernah muncul juara bagi acara kejuaraan badminton remaja usia 19 tahun dalam edisi terdahulu. Sementara inilah profil untuk pemain negara Su Taexi berusia 18 tahun dengan ketinggian 1.78 cm. Setelah kita melihat bagaimana perkenalan terlebih dahulu pemain dari Korea sebentar tadi, ini adalah laluan bagi Taexi untuk bara ke final, mendapat bye pusingan yang pertama, menundukkan pemain Vietnam di pusingan yang kedua dengan straight game. Begitu juga dengan pusingan ketiga. Pusingan keempat juga dengan straight game menundukkan pemain dari Thailand, dan suku akhir menundukkan Zhao Junpeng dari China juga dengan straight game, dan separuh akhir semalam menunjukkan Sitakom Tabasin juga dengan straight game. Kalau dilihat dari segi keputusan, sebenarnya keyakinan kita lebih kepada pemain negara. Sementara bagi Jeon Hyuk Jin pula turut mendapat bye pusingan pertama, menundukkan pemain Singapura di pusingan kedua, China di pusingan yang ketiga, Ling Gyepo juga dengan straight game, dan pusingan keempat menundukkan pemain Indonesia suku akhir dan separuh akhir, menundukkan Juven di peringkat suku akhir pemain negara dengan berlanjutan hingga ke rubber game, dan separuh akhir semalam menunjukkan pemain dari Chinese Taipei. Yoshinobu Kawahara, Empire perlawanan yang ketiga bagi acara perseorangan lelaki, sambil dibantu servis judge Tianxia dari China yang akan melihat servis setiap pemain. Banyak kali juga kesalahan pukulan servis yang dilakukan oleh pemain-pemain, bukan sahaja di peringkat remaja tetapi di pentas antarabangsa. Jerry Su adalah harapan kita. Dengan kemenangan yang cukup bergaya, bermula di pusingan kedua hinggalah di peringkat separuh akhir semalam. Satu keputusan yang memberikan
ketenangan ataupun keyakinan kepada pemain negara yang diletakkan selaku pilihan kelima kejohanan. Dari 10 game, dari 5 perlawanan sebelum ini, semuanya dengan straight game. Berbanding dengan Jo Yok Jin, hanya tewas 1 game di peringkat suku akhir ketika berdepan dengan Song Juven. Tewas pada game yang pertama dengan 21-23 kepada Juven. Baiklah, kita berhenti. Servis sulung pembukaan untuk peseorang lelaki. 3 tahun berturut-turut pemain negara berjaya melangkah ke pentas final. Bermula dengan Zulfazli Zulkifli, sekaligus muncul juara pada tahun 2011. Diikuti dengan Juven pada tahun lalu, tetapi tewas kepada Kento Mamoto dari Jepun. Dan tahun ini giliran Juven ataupun rakan sedangkan Juven, iaitu Su Taexi, cuba untuk mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh Zulfazli Zulkifli. Tahun lalu beliau tidak mengambil bahagian dalam acara ataupun kejuaraan ini dan memberi tumpuan untuk kategori sekolah Asia. Mata pertama untuk Taexi. Tidak bersedia. Yok Jin. Servis pula yang akan dilakukan oleh Jerry Su. Cantik. Beliau sebenarnya agresif dalam setiap perlawanan sebelum ini, dan sekali ini menunjukkan sikap yang sama asakan awal, khususnya di kawasan backhand lawan untuk batas kedua. Kali ini kandas. Kita lihat sekali lagi gerak perlahan. Bagaimana tolakan cukup baik yang dilakukan oleh Yok Jin. Tak lepas. 2 kesalahan yang dilakukan oleh Taexi harus dielak. Tetapi beliau sebenarnya memang gemar bermain secara agresif. Kali ini ruang di sebelah kanan gelanggang Taexi terbuka. Beliau gagal untuk baca pukulan yang dilakukan oleh Jo Yok Jin. 3-2. Pemain Korea mendahului. Shot atau pendek. Servis yang dilakukan oleh Yok Jin. Kali ini terlalu tergapak-gapuh, terlalu cepat. Taexi ingin mematikan shuttle. Kita lihat sekali lagi bagaimana tolakan yang mencari dibaca, tetapi beliau tidak bersedia. Kembali semula Jo Yok Jin di depan. Dilepaskan, bagaimana keluar? Kita lihat sekali lagi bagaimana mata keempat yang diperolehi oleh Su Taexi. Tapi jelas shuttle itu keluar. Tiga suku gelanggang. Corak permainan dijaring untuk di awal game yang pertama ini berpihak kepada Jo Yok Jin. Kita lihat sekali lagi serangan ke arah forehand. Ada Su Taexi lebih bersedia jika serangan ke arah backhandnya.
Kandas dari Jo Yok Jin. Kita lihat rally yang cukup panjang. Mereka mengakhirinya dengan permainan di jaring. Tetapi perhatikan bagaimana bulu tangkis terlebih dahulu menyentuh jaring sebelum kelajuan itu berkurangan dan gagal dibalas dengan kebas oleh Jo Yok Jin. Kandas sekali lagi dari Jo Yok Jin. Kali ini beliau tergesa-gesa untuk mendapatkan menambahkan rally. Kita perhatikan kerana menjadi jumping smash yang mampu dibalas oleh Taxi seperti tadi. Sedikit tinggi. Kali Taxi. Kita lihat gaya permainan yang semakin berkeyakinan. Beliau menguasai gelanggang pada ketika ini. Dua pemain remaja kita selain Taxi ialah Song Joven. Dua mata sekarang ini, Taxi di depan. Kandas. Dia pun niatnya cukup baik mencari sebelah kanan penjuru gelanggang lawan. Kerana beliau sempat melihat, kita lihat sekali lagi bagaimana pukulan backhand yang dilakukan dan terpaan pantas yang dilakukan oleh Taxi mencari penjuru gelanggang kanan Jo Yok Jin. 6-7, 10 kepada pemain Korea. Lepas kali ini dari Yok Jin. Lihat sekali lagi bagaimana beliau cuba bermain di depan jaring, tetapi kali ini terlalu rendah. Buang. Digunakan oleh Taxi. Itulah kaedahnya, itulah caranya. Mendapat peluang, terus saja memanfaatkannya. Terpaan dia cukup baik. Beliau telah pun bersedia dengan segala kemungkinan. Kali ini sedikit gopoh yang dilakukan oleh Taxi sebentar tadi. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki, agak tinggi tetapi shuttle itu telah pun rendah sebelum Taxi melakukan jab sebentar tadi. 7-9, dua mata pemain Korea di belakang. Taxi sekali lagi satu usaha yang begitu baik dan juga pukulan sempurna yang dilakukan oleh Su Taxi untuk membuat mata ke 10. Kandas. Kembali 10 untuk lawan. Peluang untuk Jo Yok Jin mengejar. Sekali lagi kesilapan kedua berturut dilakukan oleh Taxi. Beliau mengawal gelanggang dengan baik. Begitu juga dengan corak permainannya, strategi permainan dan kesilapan mudah seperti itu harus dielak. Taxi mata ke-11 menjadi miliknya dalam tempoh 7 minit sebelum mereka berehat sebentar. Kita lihat sekali lagi bagaimana peluang yang dimiliki dan pukulan jumping smash yang dilakukan oleh Taxi gagal dikembalikan oleh Yok Jin. Jurulatih
Malaysia, iaitu Zhao Keqian dan juga Goh Chai Boon, pastinya memberikan kata-kata semangat kepada Taxi sebelum beliau meneruskan baki game yang pertama ini dengan kelebihan 2 mata di depan. Ayah dan adik Taxi turut berada di stadium tertutup likas ini bagi memberi tukar moral kepada anak dan juga abangnya. Kali ini tak lepas dari Taxi. Begitu pantas corak permainan yang dipamerkan oleh kedua-dua pemain ketika ini. Kebas dan juga tangkas, tidak balas yang dilakukan oleh Taxi. Kita lihat antaran tanggung separuh gelanggang terus diketuk masuk di penjuru forehand pemain Korea, iaitu Jeon Yok Jin. Seakan keluar, tapi masih lagi dalam permainan. Kali ini keluar. Karena saya kira sebelum itu shuttle tersebut terus keluar. Satu pukul cross court yang cuba dilakukan oleh Yok Jin. Kita lihat selepas ini satu pukulan jab yang dilakukan oleh Taxi, dan selepas itu tidak balas dari pemain Korea, ternyata keluar. 13-10. Taxi mendahului. Kali ini kandas. Terlalu perlahan, terlalu lembut sentuhan yang cuba dilakukan oleh Taxi, memberikan mata ke-11 untuk lawan. Baik. Sekali lagi serang balas pantas dilakukan oleh Taxi. Biarpun berupaya dibalas, kita lihat sekali lagi satu jumping smash dan juga return yang dilakukan oleh Yok Jin tak lepas. Baik. Kita lihat sekali lagi pukulan cross court yang memberangkat pergerakan ataupun langkah Yok Jin. Beliau usahakan ingin melakukan ke sebelah kiri ganggang lawan, tetapi sebaliknya gagal dibaca oleh pemain Korea sebentar tadi. Mata ke-15 untuk Malaysia, kali ini tak lepas. Kita saksikan sekali lagi gerak perlahan bagaimana shuttle yang ataupun bulu tangkis sebenarnya telah pun terkena jaring sebelum dibalas. Dan kali ini kesilapan yang sama dilakukan oleh lawan pula. Mata ke-16 untuk pesuara Malaysia, Jerry Su. Dikenali di kalangan rakan-rakan sepasukan. Keluar. Baik. Dan kemas corak permainan dipamerkan oleh Taxi. Kita lihat sekali lagi serangan ke arah forehand lawan, tetapi tampanan terlalu melebar dilakukan oleh Jeon Yok Jin. 17-12, semakin meyakinkan dan semakin beliau mendapat semangat pada ketika ini. Tempaan yang begitu pantas dilakukan oleh Jeon Yok Jin. Kita lihat sekali lagi bermain di jaring. Pukulan yang dilakukan oleh Yok Jin akan dikembalikan dengan kemas oleh Taxi. 13-17. Seorang Korea memegang servis. Baik.
Beliau telah dapat melihat ruang yang kosong di sebelah sana. Beliau bermain cukup agresif. Ini yang kita ingin lihat. Bagaimana pukulan ke sideline. Mata ke-18 untuk Su Taixi. Peluang untuk Taixi. Ya. Mata ke-19. Kita lihat sekali lagi, di situlah puncanya. Satu tolakan ke penjuru forehand lawan. Return dia cukup tinggi. Kemudiannya dimatikan dengan segera oleh Su Taixi. Ini antara hadiran penonton yang turut memberikan sokongan dari 4 peserta di peringkat suku akhir. Hanya satu mara ke peringkat separuh akhir dan juga akhir. Kali ini kesilapan yang dilakukan oleh Taixi. Beliau tidak melihat dibandingkan kedudukan Yok Jin. Beliau telah pun bersedia. Hanya 1,5 langkah ke belakang. Pukulan overhead smash dilakukan. Memerangkap sama sekali langkah Su Taixi. 14-19. Seorang Korea cuba untuk mengejar dari belakang. Keluar. Mata ke-15. 2 mata betul-betul diberikan kepada lawan. Itulah yang harus dielak oleh Taixi. Keluar kali ini. Satu jab yang terlalu melebar. Dari 19-13 sekarang ini. 19-16. Mujur masuk. Mata akhir untuk Malaysia. Apapun dia berpunca dari pertahanan yang cukup ampuh yang dipamerkan oleh Su Taixi. Kali ini berjaya dipertahankan oleh Jo Yok Jin. Apapun masih ada lagi 3 game point untuk Taixi. Baik. Mata kemenangan game yang pertama dengan 21-17. Kita lihat dalam masa 14 minit, Su Taixi menundukkan Jo Yok Jin dengan 21-17. Kita dapat melihat reaksi mata akhir game yang pertama, menunjukkan keyakinan yang penuh dan juga cukup tinggi sekarang ini menjadi milik Su Taixi. Kita mengharapkan semangat tinggi yang diperolehi menerusi game yang pertama dapat diteruskan oleh Su Taixi. Tapi apakah ada kebangkitan yang akan dipamerkan oleh Jo Yok Jin?
bagaimana ketika beliau menundukkan perseorangan utama negara iaitu Song Juven. 1-0 Chin terlebih dahulu yang ke satu. Pendek servis yang dilakukan oleh Yok Jin. Lepas kali ini dari Tengzi. Sekali lagi kandas. Mata ketiga. Kita lihat peluang yang diperolehi. Satu overhead smash yang dilakukan tetapi terlalu rendah. Lihat tidak balas yang begitu baik. Menerusi sentuhan pertama. 2-3. Tengzi berkejar. Tengzi. Mata ketiga. Mereka kembali menyamakan kedudukan. Kita lihat bagaimana strategi permainannya. Satu pukulan kilas di bahagian depan dan disusuli jumping smash di penjuru forehand lawan. Langsung tidak mampu dilakukan apa-apa oleh Yok Jin. Kita mengharapkan selepas ini pembayaran baji akan terus diberikan pendedahan di pentas antarabangsa untuk mengisi legasi yang dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei dan juga pemain-pemain terdahulu. Kali ini body smash yang dilakukan oleh Yok Jin untuk terus menamatkan pengutan mata atau kebangkitan yang cuba dilakukan oleh Tengzi. Awal game itu lepas. Pukulan kilas yang gagal melepasi jaring. Mata kelima untuk perseorangan dari Korea. Sekali lagi, apakah beliau hilang fokus pada game ini? Diperdaya masuk. Silapan dilakukan oleh Tengzi. Kita lihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh lawan tetapi mampu dibalas. Dan selepas ini iaitu silap langkah sebenarnya. Keluar. Dia pun lepas jaring. Mata terus meningkat. Apakah yang terjadi? Hilang sama sekali rentak permainan Tengzi. Setelah berjaya mengikat kedudukan 3-3 dan sekarang ini memberi 5 mata berterusan kepada lawan. Masuk sekali lagi salah jangkaan. 6 mata berterusan. Tanpa pertukaran servis. Inilah yang harus dielak. Sembilan tiga, 6 mata. Yok Jin di depan. Kali ini keluar. Selepas 6 mata berterusan diberikan berturut-turut kepada lawan, barulah angka 3 mampu digerakkan. Ini baik.
Satu tidak balas pantas. Kita lihat bagaimana satu tampanan di depan jaring dan disusuli kesilapan return tinggi memudahkan Taxi untuk membuat batas seterusnya, batas kelima. Baik. Kita lihat bagaimana tidak balas sebenarnya dari Yok Jin yang menyangkakan satu pukulan smash, tetapi beliau berada di 3 suku gelanggang. Kerana itu tak sempat apabila Taxi melakukan drop. Tidak bersedia, tetapi secara tidak langsung cuba mengganggu para permainan Taxi. Kandas. Kita lihat tolakan ke baseline. Satu jumping smash yang cuba dilakukan, tetapi terlalu rendah. Sepuluh 6. Taxi ketinggalan. Kembali servis pindah bilik. Kita lihat sekali lagi asakan yang pertama selepas itu, dan kali ini terpaannya gagal dikembalikan oleh Cheong Yok Jin. 7-10 game yang kedua. Kali ini tak lepas. 11-7. Mereka berehat di game yang kedua dengan Taxi ketinggalan dengan 4 mata. Dalam tempoh 7 minit di game yang kedua ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana mata ke-11 yang dimiliki oleh Cheong Yok Jin. Hasil kesilapan yang dilakukan oleh Taxi, tampanan yang kurang kemas yang tidak bersedia, dan serangan balas yang dilakukan oleh lawan. Dalam kita kembali semula berikan perhatian game yang kedua. Dalam perlawanan yang ketiga perseorangan lelaki antara Su Taxi dan juga Cheong Yok Jin. Tak lepas pula dari Yok Jin. Mata ke-8 untuk Malaysia. Yang cukup baik dari lawan. Jika beliau berlepas pulas, tetapi yang lebih penting ialah reaksinya apabila lawan berjaya untuk menjawab pukulan smash ini, dan beliau segera untuk menerpa, tetapi sedikit lewat. Ada sentuhan yang berjaya dilakukan, tetapi masih belum cukup kuat. Usaha begitu yang kita lihat. Tetapi sebalan peringkat separuh akhir, beliau sedikit terpelecok. Apakah beliau mengalami kecederaan? Tapi saya kira di bahagian abdomennya. Saya kira sewaktu beliau cuba melakukan dive seperti tadi untuk menyelamatkan mata yang ke-12 tadi dipungut oleh pihak lawan. Apakah di bahagian torso, kerana beliau memegang di bahagian tersebut.
Baiklah, kembali meneruskan saingan. Game yang kedua dengan 12-8 untuk persorangan dari Korea. Kali ini tak lepas. Dua mata berturut diberikan oleh Taxi setelah tadi. Terlalu kuat. Satu jangkaan yang tepat dilakukan oleh Taxi. Saya melihat ada implikasi ataupun kesan atas usaha yang dilakukan sebelum ini oleh Taxi. Pergerakannya tidaklah seagresif di game yang pertama. Baik. Kali ini betul-betul kekuatan pergerakan tangan memerangkap gerak Yeokjin. Kita lihat di tujunya shuttle itu di penjuru forehand lawan. Pukulan drop dari Taxi tak lepas, tetapi raketnya putus talinya. Kerana itulah sewaktu kontak antara bulu tangkis dan juga raket di saat akhir berubah sama sekali. Kita lihat bagaimana mata ke-15 yang diperolehi oleh Choi Yeokjin. Hasil kesilapan yang dilakukan oleh Su Taxi. (15-10) harus disekat penguatan mata yang akan dilakukan oleh pemain Korea. Lebih mudah untuk Taxi memberikan terus tekanan dan main secara agresif sebagaimana di game yang pertama. Kali ini baik. Satu tampanan yang gagal dikembalikan oleh lawan untuk kembali servis di tangan persorangan Malaysia. 11-15 untuk Jerry Su. Mata terus meningkat. Dapat kita lihat corak perbaikan jaring kali ini tidak memihak kepada Yeokjin. Sekali lagi. Lepas kandas jaring. Tolakan yang sudah dilakukan oleh Taxi. Kita lihat sekali lagi Pian berupaya untuk membalikan pukulan superb itu, tetapi belum cukup kuat. Mudah untuk lawan melakukan drop ataupun tampanan di depan jaring. (16-12) Choi Yeokjin terus mendahului persoalan Malaysia. Kali pertama pemain Korea menyekat Taxi di angka 3. Sekali lagi tampanan yang cukup lembut dilakukan oleh Yeokjin. Tidak mampu dibalas. Terlihat selepas ini satu sentuhan yang gagal dikembalikan. Mata ke-17 untuk persoalan Korea. Lalu bersahaja. Itulah aksi yang dapat kita lihat di game yang kedua ini. Apakah beliau mengalami cederaan? Hanya Taxi saja yang mengetahui. Tetapi apa yang jelas, beliau tidak agresif sebagaimana di game yang pertama. Satu flex shot
dilakukan oleh lawan. Sekali lagi 19-12. Apakah Taxi akan bersedia untuk bermain di rubber game? Dengan 7 mata ketinggalan, berhujung game yang kedua. Usia mata akhir yang telah dimiliki oleh Jeon Hyuk Jin. Jelas bahawa Taxi akan tidak menjadi permainan di game yang kedua. Begitu juga dengan pukulan ke baseline hingga suku gelanggang, berikan mata kedua untuk lawan. Keluar. Service over 30-20. Kita mengharapkan Taxi mampu untuk menunjukkan kebangkitan khususnya di game yang kedua. Game. Mata game perdaman game yang kedua menjadi milik lawan. 1 game all. 21-13. Menyaksikan bagaimana Jeon Hyuk Jin menundukkan Su Taxi dalam tempoh 15 minit. Selepas ini kita akan menyaksikan game penentuan. Jika dilihat di game yang kedua, saya percaya anda semua gusar tentang permainan yang dipamerkan oleh perseorangan negara. 20 seconds. 20 seconds. Pengantin Malaysia Zhao Kek Chen dan juga Goh Chai Bun memberikan kata-kata semangat dan juga apa yang harus dan juga perlu dilakukan. Tapi yang lebih penting tidak melakukan kesalahan-kesalahan bermudah. Final game. Double play. Baiklah, berikan tumpuan sekarang ini di game penentuan dengan servis di tangan Jeon Hyuk Jin. Wow. Reaksi yang pertama untuk batu pertama cukup positif. Kita lihat sekali lagi ulang tayang bagaimana tepaan yang cukup pantas dilakukan oleh Taxi. Kali ini tidak balas yang baik pula dilakukan oleh lawan. Kita lihat bagaimana tolakan ke belakang seperti tadi sedikit mengganggu konsentrasi Taxi, dan selepas itu tolakan Taxi hingga suku gelanggang, satu pukulan smash gagal dikembalikan. Bagaimana keluar? 2-1. Tolakan memberikan mata yang kedua untuk Hyuk Jin. Kali ini kebas serangan yang dilakukan oleh Su Taxi. Kita lihat perlahan ini.
Bagaimana pressing yang cukup baik dan kemudiannya disusuli dengan pukulan smash ke bahagian backhand lawan. Membolehkan Taxi menyamakan kedudukan 2-2. Baik. Kita lihat dia pun tidak begitu kencang. Tapi ia seakan pukulan separuh pancung yang dilakukan oleh Taxi. Kita lihat mengelurikan sama sekali. Ada Yok Chin menjangkakan serangan ke backhandnya. Tetapi kita lihat bagaimana mata yang ketiga diperoleh oleh Perseorangan Negara. Sekali lagi serangan dari Taxi. Mata keempat. Empat dua. 3 mata berturut-turut dimilikinya. Dua. Bermula dari serangan yang dilakukan oleh Yok Chin. Terlalu kuat pula tolakkan ke baseline. Servis dipersalahkan. Ada memukul shuttle itu lebih tinggi daripada pinggang. Kita lihat sekali lagi. Lihat. Terlalu tinggi. Satu idea yang baik. Tetapi jaring menggagalkan usaha Su Taxi. Kita lihat sekali lagi bagaimana beliau memperdaya lawan dengan tamparan yang cukup baik, tapi gagal melepasi jaring. Wah, pula kali ini dari Taxi. Masuk. Ada bantahan yang dilakukan. Bukan saja Jong Yok Chin tetapi kedua-dua jurulatihnya. Jurulatih Korea iaitu Jo Yoon Chin dan juga Kim Min Ho yang tidak berpuas hati dengan keputusan menjaga garisan. Baik. Satu pukulan smash ke arah badan yang dilakukan oleh Su Taxi. Tetapi kita lihat bagaimana selepas itu ada sedikit provokasi yang dilakukan oleh Taxi. Pertahanan yang cukup baik, ampuh yang dilakukan oleh pemain Korea seperti tadi. Kita lihat ruang kosong. Biarpun mampu dijangkau, tetapi belum cukup tinggi melepas jaring. Ayo Taxi, sekat kemarahan yang cuba dilakukan oleh lawan anda. Keluar. Kembali semula sekarang ini. Mereka terikat 7-7 setelah satu ketika 5-5 dan juga 2-2 sebelum itu.
lihat sekali lagi bagaimana pertahanan yang cukup baik kerana Jeon Yeok Jin begitu yakin bahawa shuttle tidak mampu dikembalikan ke ganggangnya, tapi sebaliknya berlaku. Okay, thank you. Selain para penonton, Soo Taek-ji juga mendapat sokongan dari ayah dan juga adik perempuannya yang turut ke Kota Kinabalu ini untuk memberikan sokongan. Play. Di situlah kita dapat melihat bagaimana gepekan awal keyakinan yang ditunjukkan oleh pesaing dari Korea seperti tadi. Tapi kali ini sekali lagi kesilapan dilakukan oleh Jeon Yeok Jin. Mata terus dekat untuk pesaing Malaysia. Tetapi kita lihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain Korea tersebut betul-betul di penjuru bahagian backhand Taek-ji. Itulah antara kelemahan yang dapat dikesan, tetapi muncul cover up yang cukup baik yang dilakukan oleh Taek-ji. Sekali lagi sangkut dari Yeok Jin. Mata ke-10 untuk Taek-ji. Satu tolakan pantas ke baseline dan secara segera terpaksa dan cuba dilakukan oleh Yeok Jin, tetapi tindakannya terlalu kokoh. Bagaimana kali ini masuk. Kesilapan memberikan lawan 2 bata di jaring. Kali ini dibalasnya dengan cukup baik. Perhatikan tolakan sekali lagi ke arah yang paling sukar untuk dibalas oleh Taek-ji, iaitu penjuru baseline backhand lawan. Dibalas pula. Itulah yang harus dilakukan. Respon segera untuk menamatkan semangat lawan. Mata ke-11 sebelum mereka berhenti rehat dan buka gelanggang. Kita lihat bagaimana satu tolakan yang cukup mudah. Mata ke-11 terlebih dahulu diperolehi oleh Soo Taek-ji dalam tempoh 9 minit. Jurulatih Zhao Kek-chien berbaju hitam, sementara Ko Chai Boon 20 seconds. Dua jurulatih 20 seconds. skuad remaja kebangsaan. Sementara kita ingin melihat apakah respon segera ditunjukkan oleh Taek-ji untuk terus mematikan semangat lawan dari membuat bata demi bata. Antara pemain Korea yang gagal melayakkan diri ke peringkat akhir ini, memberikan sokongan kepada rekan-rekan mereka. Masuk salah jangkaan dari Taek-ji. 11. Mata ke-9 untuk Jeon Yeok Jin. Sorakan boleh mendengar sorakan yang cukup gemuruh dari para penyokong dan juga penonton yang turut memberikan sokongan di stadium tertutup Likas Kota Kinabalu. Sekali lagi aksi semua menjadi dari Taek-ji, tidak sebagaimana di game yang kedua, menggusarkan kita. Tetapi semula keyakinan dipamerkannya
di game penentuan. Tak berjaya. Set over 10-13. Ini shot yang dilakukan oleh Texas pada tadi. Mata ke-10 untuk lawan. Keluar. Set over 14-10. Mata ke-14 untuk Texas. Terlalu tinggi. Set over Silapan 11-14. bermain di depan jaring dari Texas. Apabila shuttle tersebut naik terlalu tinggi gelanggang lawan, seharusnya diganggang sendiri sebelum menjunam ataupun jatuh ke gelanggang lawan. Ini gopoh pula. Tidak balas yang cuba dilakukan oleh Cherry Jin. Kita lihat sekali lagi. Hampir kesilapan dilakukan oleh Texas, tetapi kesilapan tersebut dilakukan pula oleh lawannya. Kembali semula 15-11 untuk Texas. Sekali lagi mata yang akan berikan keyakinan dan semangat juang untuk pemain Malaysia bagi mendapatkan perlawanan di game penentuan ini. Bagaimana? Sebuah berjari dari Texas, tetapi berlainan pula. Ada flash sebenarnya, tetapi itu tidak mengganggu kerana shuttle telah pun dimatikan sebelum itu. Ini kesilapan yang dilakukan sebentar tadi oleh Yok Jin diperbaiki semula. (12-17) servis di tangan Yok Jin. Keluar. Berikan mata seterusnya untuk Malaysia. 5 mata ditinggalkan, 3 mata diperlukan oleh Texas untuk memenangi peringkat bas untuk juara untuk kejuaraan ini, mengulangi apa yang dilakukan oleh Zafar Zulkifli pada tahun 2011. Kandas. Satu pukulan drive yang cuba dilakukan oleh Texas. Kita lihat sekali lagi bagaimana tolakan ke penjuru dan agak rendah yang dilakukan oleh Su Texas. Baik. Reaksi segera dari Texas. Terus memberikan mata yang ke-19. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Tidak balas segera yang dilakukan oleh Texas. Mata ke-19 untuk Malaysia. Bagaimana? Sekali lagi kelebihan Texas menjadi kesan oleh Yok Jin. Kita lihat bagaimana beliau melakukan asakan di bahagian overhead ataupun di bahagian backhand lawan di penjuru gelanggang. Sekali lagi kita lihat di situlah kelebihan, dan Texas tidak sempat untuk bergerak ingin membalas serangan yang dilakukan oleh lawan. 14-15. Yok Jin cuba berkejar. Memangnya beliau harus kecewa, tetapi harus lebih fokus pada permainan ini. Ada masih ada 4 lagi mata mendahului lawan. Kita lihat bagaimana satu tindakan segera jumping smash setelah shuttle itu keluar. Sekali lagi jumping smash dari Texas memberikan mata untuk lawan. Baik.
Malaysia. Kejayaan yang dilakukan oleh Zulfazli Zulkifli 3 tahun lalu ingin disamainya, ingin diulangi. Tahun lalu beliau tidak mengambil bahagian dalam kejuaraan remaja Asia bawah 19 tahun kerana sekolahnya, Sekolah Sukan Bukit Jalil mahukan Tekzi mengambil bahagian dalam acara atau kejohanan Sekolah ASEAN. Kejohanan yang berlangsung hampir sama. 5 match point untuk Tekzi. Itulah batu kedua untuk Malaysia. Tekzi muncul juara untuk menundukkan John Yok Jin dari Korea Selatan. Lawatan yang berlanjutan hingga ke rubber game. 원점을 스택지 21-17. Satu jam lawan ini. Satu penghormatan dari Tekzi kepada para penonton yang memberikan sokongan. Keputusan penuh, Tekzi menang 21-17, 13-21.